Alhamdulillah, uh, yang saya kasihi Bonda Nur Akia selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga yang saya kasihi datuk-datuk, datin-datin, para guru, para doktor, para ibu bapa, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak semua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita dapat menikmati untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Menikmati kita dapat melakukan, dibangkitkan oleh Allah SWT untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya itulah salah satu tandanya sayangnya Allah kepada kita. Dan tanda kita ni hamba Allah yang sedang berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang sekalian, kita ni akan sentiasa ditapis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita ni akan ditapis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilihat siapakah yang paling terbaik untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa Allah akan tapis itu. Yang pertama sekali saya nak minta ampunan maaf atas kelewatan saya pada pagi ni. Minta maaf sangat, insya-Allah. Saya ingatkan hari ni sekolah, selalu saya buat online ni di sekolah. Saya ada kamera yang proper sikit lah dengan mic proper semua. Saya lupa hari ni cuti sekolah. Kemudian pintu pagar tertutup. Jadi saya kena balik rumah balik. Dengan handphone tu tinggal. Allah Akbar, kelang kabut. Kelang kabut saya pagi ni. Saya minta maaf sangat. Sebab saya dah mencuri masa. Saya minta maaf sangat. Balik mamak saya. Saya balik ada laptop. Saya buka laptop. Kemudian ialah wifi lagi semua kelang kabut. Memang kelang kabut ni. Ialah ujian. Selagi Allah tak bagi kita ujian, maknanya kita tak sedar. Ialah kita kena berlapang dada lah. Alhamdulillah saya sempat nak buat kuliah. Allah bagi kesempatan. Kita kena berlapang dada. Kita kena kontrol situasi. Seperti kita maklum bulan 12 ni, bulan orang ni hantu. Kita tengok macam-macam jadi. Jadi tak adalah kita tengok kat berita kan. Jadi kita kena kawal situasi, kawal keadaan. Kita kena bersabar. Jangan kita terlalu gopok apa nanti ialah akan jadi huara lah. Jadi alhamdulillah saya rasa syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada semua yang sabar menanti sehingga saat ini. Jadi alhamdulillah kita kena rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan tadi kita dapat baca Yasin tu salah satu kesempatan yang Allah bagi. Tak semua Allah bagi. Saya pun rasa syukur saya dapat join. Saya rasa syukur saya dapat hadir sekali. Maknanya kalau tertutup itu banyak ada sebab. Kenapa aku terlanjur ni, kenapa aku tak sempat. Kita kena merenung balik, memuhasabah balik. Jadi kita kena rasa syukur sangat. Alhamdulillah aku berada di dalam majlis-majlis yang diridai oleh Allah SWT. Majlis ni semuanya Allah akan mencatat semuanya. Malaikat akan catat semuanya. Dan doa-doa Allah kan memohon supaya malaikat dan semua makhluk Allah SWT akan memohon keampunan untuk mereka, untuk kita ni semua. Salah satunya kita penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Sudah maklum tentang hadis Nabi SAW kena penuntut ilmu. Semua makhluk Allah, hatta sekalipun di lautan dalam sekalipun, akan mendoakan kepada mereka yang menuntut ilmu kerana Allah SWT. Saya pun online kita orang balik kampung, Masya Allah betul. Malam tadi kawan saya pun ada yang nak balik ke Kedah, bertolak pada pukul 5 petang. Pukul 10 malam telefon saya, dia baru ada di area Tapah. Terlalu jam. Dia kata bersabar, tenang. Gembirakan anak isteri, jangan stres. Kita tengok dapat lihat bulan ni saja kita dapat tengok kat berita ke akhbar berapa ramai yang stres dalam kehidupan. Dia ada caranya, ada kaedah ni.
Kita kena kawal, kontrol kita punya emosi kita, hati kita. Kita kena banyakkan bersabar kepada Allah. Banyakkan bersabar dalam keadaan ya Allah. Allah bagi sesuatu tu untuk kita lihat sejauh mana kita bersabar dengan apa situasi yang Allah telah takdirkan kepada kita. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kena banyak bersabar. Sakit, ahli keluarga, dengan perangai macam-macam. Tapi kita kena bersabar. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan dan gantikan kesabaran itu dengan ganjaran yang lebih baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum kita mulakan, saya nak kongsikan berkenaan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan anak-anak yang soleh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan saya kira jika saya dapat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah saya juga akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Baginda pun menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim nombor 3082. Sedang hadis ni hadis yang sahih. Ini berkenaan dengan amalan anak yang soleh yang mana setelah kematian ibu dan ayah. Kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang seorang lelaki tanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, sesungguhnya ibu aku ni telah meninggal dunia ya Rasulullah. Dan saya kira jika dia dapat bicara, dia akan bersedekah. Maknanya kalau hidup, maknanya dia boleh melakukan kebaikan. Tetapi atas tanggungjawab sebagai seorang anak ni, apakah yang boleh aku buat untuk ibu aku ni dapat pahala? Tanggungjawab aku ni di dalam tak dunia ni, hidup ni, apa yang aku boleh buat ya Rasulullah? Untuk aku buat kepada ibuku yang telah meninggal dunia. Jadi, sahabat tu kata, adakah kalau aku bersedekah ni atas nama ni, akan mendapat pahala kepada mak aku ni? Lalu Nabi SAW menjawab, ya. Dapat. Maknanya pengajaran daripada hadis ni, anak yang soleh ni akan sentiasa berbakti kepada kedua ibu dan ayah ni, hatta semasa hidup dan juga mati. Dan dua keadaan. Jangan kita ingat kita dah tak ada, ayah kita dah tak ada, kita dah tak sempat nak berbakti kepada ibu dan ayah kita. Jangan. Masih lagi Allah bagi kesempatan. Masih lagi Allah bagi kesempatan. Ini tengah cuti-cuti sekolah ni. Call mak ayah. Call ibu kita kat kampung. Tanya keadaan macam mana. Walaupun tak dapat nak balik, tanya keadaan macam mana. Jangan tunggu kita nak raya nanti, nak puasa nanti. Kita pun dah sedia maklum tinggal lagi dalam lebih kurang dari 90 hari kita nak Ramadan ni. Hubungan mak kita, anak ni dengan ayah ni kena sambungkan dan kena mengerat. Buat. Saya walaupun rumah saya dengan rumah mak saya dekat, kadang-kadang saya video call mak ni, tanya khabar. Mak macam mana? Tengah buat apa? Buat. Tanya khabar. Itulah satu-satunya mak dan ayah kita yang kita ada, tak ada terganti. Tak sama. Buat yang terbaik. Sebab mak dengan saya dah lama tak ada. Buat apa kalau yang amalan yang soleh. Anak yang soleh masih boleh berbakti kepada kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Pahala amal soleh yang dilakukan oleh si anak akan turut diperoleh oleh kedua ibu dan ayah. Antaranya sedekah yang diniatkan untuk kedua ibu dan ayahnya yang beriman. Macam kita buat tadi. Sedekahkan Al-Fatihah. Sedekahkan Suratul Yasin. Beramai-ramai yang baca tadi. Bayangkanlah beramai-ramai yang baca. Pahalanya macam mana? Bukannya sikit tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Setiap satu huruf tu akan digandakan dengan 10 kebaikan. 10 pahala Allah. Setiap satu huruf. Bayangkanlah kita baca daripada surah Al-Fatihah tadi, sudah habis surah Yasin tadi. Dan juga kita habiskan dengan bacaan doa.
Sambung pula dengan majlis ilmu untuk kita sampaikan sedekahkan amalan yang baik kepada arwah. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Teruskan dengan istiqamah. Masukkan nama mak dan ayah kita, selitkan. Perkara ni memang Nabi anjurkan supaya nak mendapatkan title anak yang soleh. Title anak yang soleh, masya-Allah, tinggi darjatnya. Title anak yang soleh tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Bukan kepada dirinya dia dapat, malah kepada kedua ibu dan ayahnya juga akan dapat apa yang dilakukan. Okay, ini insya-Allah, alhamdulillah, itu berkenaan dengan, saya kongsikan berkenaan dengan hadis anak yang soleh. Kita semua ni Allah dah catat dah. Nama puan kat sini siapa? Puan Muhana, Puan Khairuddin, Puan Zahara, admin Gemunur Iman, Puan Masna, nama-nama kat sini semua Allah dah catat. Kalian ni anak yang soleh dan soleh. Masya-Allah. Puan Nurmaza, Puan Nurmawati, semua Allah catat dalam anak-anak yang soleh dan soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita kekalkan menjadi hati anak yang baik. Okay? Kekalkan supaya ini istiqamah. Okay? InsyaAllah kita teruskan dengan pengajian kita. Sesi yang lepas, alhamdulillah, kita dah berbicara berkenaan dengan apakah yang dikatakan dengan hikmah Allah menurunkan Al-Quran ini secara beransur-ansur, secara peringkat-peringkat kerana apa. Dan pendidikan yang kita boleh dapat sebab apa Allah turunkan Quran ini secara berperingkat-peringkat. Dan bagaimana di dalam pendidikan, bagaimana kita nak aplikasi dalam pendidikan. Mana guru-guru ni tak boleh mengajar murid dalam masa seminggu. Macam mana guru-guru yang ada kat dalam agama Nur Iman, maknanya kena ikut step by step untuk menghabiskan dalam satu kitab ataupun satu sukatan. Dia tak boleh terus menerus, nanti anak murid tak faham. Jadi seperti mana yang tadi, perlu merancang macam mana nak menyusun tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk yang kita nak sampaikan tu, kita kena rancang. Tak boleh nak main langkah tajuk ni, langkah tajuk ni, langkah tajuk ni. Dia kena ada peringkat demi peringkat. Itulah sistem pendidikan. Untuk pendidikan tu sampaikan, seorang guru nak sampaikan kepada pelajar ni. Seorang guru untuk sampaikan kepada anak muridnya. Boleh tak kita aplikasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak berinteraksi dengan anak kita. Cara kita nak berinteraksi dengan anak-anak. Ini adalah pendidikan Al-Quran yang disampaikan untuk kita mengamalkan dalam kehidupan. Cara bagaimana nak menyampaikan sesuatu ilmu. Okey. Kemudian kita akan masuk kepada apakah ayat yang pertama dan yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang Islam dan pecinta Al-Quran, kita perlu tahu sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran yang awal dan yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT mengikut pendapat jumhur ulama ulum Al-Quran. Maknanya mengikut pendapat ulama ulum Al-Quran ni. Maknanya kita perlu mengetahui bagaimana ulama-ulama berhujah berkenaan perkara-perkara tersebut. InsyaAllah kita teruskan dengan apakah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak catat-catat sikit boleh, insyaAllah. Mengikut pendapat-pendapat yang masyhur dalam kalangan ulama ulum Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Allah SWT menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra'
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Yang mana yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia daripada sebuku darah yang beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kat sini ulama yang berpegang kepada pendapat ni, mereka berdalilkan kepada hadis Nabi SAW yang menceritakan berkenaan penurunan wahyu. Maksudnya ada sandarannya daripada hadis Nabi SAW. Hadis ini tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang mana yang dikatakan, hadis ni panjang, saya baca pun terjemahannya, iaitu daripada Aisyah katanya, wahyu yang pertama datang kepada Nabi SAW ialah mimpi benar semasa tidur. Beliau tidak melihat melainkan datang cahaya cerah seperti fajar di waktu subuh. Sejak itu beliau lebih gemar bersendirian. Beliau menyendiri di Gua Hira bagi beribadat. Beliau tinggal di situ selama beberapa malam, kemudian balik kepada ahlinya bagi mengambil bekalan. Kemudian selepas beberapa hari, beliau balik semula kepada Khadijah dan dibekalkan seperti sebelumnya hingga datang kebenaran. Pada masa itu, beliau berada di Gua Hira. Datang seorang malaikat dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak tahu membaca. Beliau berkata, malaikat itu memegang dan memelukku sehingga aku susah nak bernafas. Kemudian dia lepaskan aku dan berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu. Kemudian dia memelukku dan pada kali yang ketiga dan melepaskan aku dan membaca 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Ini berkaitan dengan hadis ni. Maknanya Aisyah beritahu sekali adalah mimpi yang benar. Mimpi datang kepada Nabi SAW berkenaan dengan dia melihat cahaya yang cerah pada waktu fajar, waktu subuh. Kemudian sejak itu Nabi SAW sentiasa dia lebih bergema bersendirian dan menyendiri di dalam Gua Hira untuk beribadat kepada Allah SWT. Selepas beberapa malam, kemudian barulah datang seorang malaikat, iaitu Jibril AS, untuk menyeru kepada Nabi Muhammad SAW ni untuk bacalah, Iqra. Kemudian Nabi SAW kata tak tahu. Kemudian malaikat memegang dan memeluknya hingga rasa susah nak bernafas. Kemudian dikatakan lagi, bacalah, Iqra. Kemudian Nabi SAW kata, aku tidak tahu. Kemudian kali ketiga, Jibril AS melepaskan Nabi SAW, kemudian membacakan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Berdasarkan pada hadis ni, para ulama bersepakat mengatakan inilah 5 ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira semasa Nabi sedang beribadat di situ. Kemudian ada pendapat yang lain katakan, terdapat pula pendapat lain yang mengatakan ayat pertama diturunkan adalah bukan surah Al-Alaq. Ada pendapat lain. Malah sebaliknya, surah apa? Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir, yang mana Allah SWT berkata, iaitu ada 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur fala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu. Maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan pakaianmu. Maka hendaklah kau bersihkan dengan segala kejahatan. Maka hendaklah kau jauhi dan jangan kau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan bagi Tuhanmu maka hendaklah kau bersabar terhadap tentangan musuhmu.
Ada ulama yang berpegang pada pendapat ini berdalilkan kepada sebuah hadis yang direkodkan oleh Muslim, iaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari merekodkan bahawa Rasulullah SAW menceritakan dengan katanya, semasa aku sedang berjalan, tiba-tiba aku terdengar suara dari langit. Lalu aku berdongak ke atas dan aku dapati malaikat yang pernah datang kepada aku dahulu berada di Gua Hira, sedang duduk di atas kerusi yang tergantung di antara langit dan bumi. Aku berasa sangat takut dan gemetar dan terus balik ke rumah lalu berkata, selimutkan aku. Lalu mereka menyelimuti-Ku. Selepas itu Allah SWT turunkan ayat, iaitu daripada 4 ayat surah Al-Mudassir, berkenaan dengan itu. Jadi kat sini 2 ayat dan pendapat masyhur dalam kalangan ulama Al-Quran berkenaan dengan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selain daripada pendapat tadi, ada juga pendapat yang mengatakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi ialah basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat lain juga ada yang mengatakan ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Jadi yang tadi, yang pertama suratul Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Kemudian surah Al-Mudassir, surah Al-Mudassir, maknanya 7 ayat daripada surah Al-Mudassir. Kemudian dikatakan, ada pendapat lain mengatakan 4 ayat daripada surah Al-Mudassir, daripada ya ayyuhal mudassir sampai wasiyabaka fatahhir. Yang tadi daripada 1 sampai 7. Ini 1 hingga 4. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, ada yang mengatakan ayat yang pertama dengan oleh Allah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendapat yang kelima, dia mengatakan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT ialah surah Al-Fatihah. Jadi kat sini Al-Zarqashi, maknanya ulama ulum Quran merumuskan dalam kitabnya, dalam Al-Burhan fil Ulum Al-Quran, ayat yang mula diturunkan ialah surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Manakala surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, adalah ayat yang pertama menyuruh Nabi menyampaikan seruannya. Dan surah Al-Fatihah pula adalah surah yang mula-mula diturunkan. Kemudian Syekh Manna Al-Qatan, dia simpulkan dalam kitabnya, dalam Mabahith fi Ulum Al-Quran, surah Al-Alaq diturunkan bagi melantik Nabi Muhammad sebagai Nabi. Manakala Al-Mudassir, ayat pertama diturunkan bagi melantik Muhammad sebagai Rasul. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama yang diturunkan dengan sempurna untuk satu surah. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai ayat pertama diturunkan tidak dapat diterima. Maknanya tak boleh diterima kerana tidak ada hujah yang kuat berkenaannya. Hadis yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama diturunkan tergolong dalam kategori hadis mursal yang tidak dapat dijadikan hujah. Maknanya kat sini kita dapat rumuskan ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah suratul Al-Alaq, dan ini adalah pendapat yang rajih, yang hukum, yang kuat, yang tak dapat nak disangkal lagi, iaitu ayat yang pertama diturunkan adalah 5 ayat daripada surah Al-Alaq tadi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pegangan kita. Pegangan kita adalah ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita adalah suratul Al-Alaq, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Kena catat kat situ. Jangan kita silap pula nanti. Kita berpegang kepada apa nanti. Jangan. Nanti dia tanya. Apa ayat yang pertama diturunkan? Kuat. Itu ayat-ayat. Ada pula yang jawab selain surah Al-Alaq. Baik, ia berkait dengan kita punya pegangan. Pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah
pendapat-pendapat ulama-ulama Al-Quran yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni ulama-ulama yang sebutkan tadi, ulama apa, Syekh As-Sabuni. Syekh As-Sabuni ni berpegangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Qashi tadi Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Manna Al-Qatan, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berakidah dengan Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kita pegangan kita itu. Kita kena faham apakah kita punya pegangan kita. Dari segi mazhab, nanti kita faham ada tiga ilmu, fardu ain yang wajib bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf ni, setiap orang yang Islam, Muslim yang telah wajib dikenakan dengan ialah hukum-hukum bagi hukum wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Ada tiga perkara yang wajib untuk dia belajar. Iaitu pertama akidah. Yang kedua bab fiqh. Yang ketiga bab tasawuf. Bab akidah bukan mengetahui. Tauhid, mengesahkan Allah SWT, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kitab, malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian rukun Islamnya, 5 perkara dalam rukun Islam. Kemudian dengan tentang belajar tentang sifat-sifat Allah itu apa, sifat 20-nya. Kemudian berkenaan dengan mazhabnya, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kemudian tahu ada 4 mazhab. Kemudian tasawufnya, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dengan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kena faham itu. 3 perkara kita belajar. Tasawuf ni bukan dengan membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita ni daripada perkara-perkara yang tidak baik, sifat-sifat mazmumah yang boleh merosakkan kita punya diri kita, hati kita, amalan kita, ibadah kita. Walaupun riak tu nampak sikit, tetapi Nabi telah mengingatkan. Nabi pusing ni, Nabi risau sangat dengan umatnya. Iaitu perkara yang boleh membatalkan segala ibadah adalah riak. Yang membatalkan amalan, yang boleh membatalkan segala ibadah kita yang kita buat dalam kehidupan kita daripada kita mula sampai akhir ni, sampai akhir adalah riak tu. Nampak tu? Itu pasal ditekankan. Kita belajar tasawuf bagaimana kita nak kenal pasti apakah ciri-ciri riak. Dan apakah kaedah untuk kita nak mengeluarkan sifat riak daripada diri kita. Itu kena belajar. Yang kata, anaklah saya belajar tasawuf. Tak boleh. Kena belajar. Sebab 3 perkara tu adalah 3 perkara yang wajib untuk umat Islam mempelajarinya. Wajib. Dia kata fardu ain. Ini fardu kifayah. Fardu ain itu setiap mukallaf, setiap Muslim. Supaya kita faham. Yang belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni memang wajib hukum tu. Okay. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan sedikit. Ada kuliah lagi lepas ni? Kuliah duhanya? Ada. Jam apa? 9:30. 9:30. 9:30. Okey, baik. Kita sambung lagi sikit Okey, kemudian ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Maksudnya kat sini ada banyak pendapat dengan ayat yang terakhir yang diturunkan. Masing-masing mempunyai hujah tersendiri. Kita tengok. Kita tengok apakah ayat yang terakhir. Ada sini boleh jawab. Apakah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tengok ada tak yang boleh jawab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, sekiranya para pembaca berjalan ke seluruh negara dan berjumpa dengan murid-murid sekolah agama ataupun orang yang bertanya, apakah ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan? Kita akan dapati 90% jawapan yang diberikan ialah ayat 3 surah Al-Ma'idah. 3 ayat daripada surah Al-Ma'idah.
Dalam kitab ulum Al-Quran terdapat pendapat lagi berkenaan ayat akhir yang diturunkan. Ayat antaranya ialah yang pertama. Ya, masing-masing tulis kat situ. Yang pertama. Pendapat pertama ini mengatakan bahawa ayat terakhir diturunkan ialah surah An-Nasr. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yang mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa ayat terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Pendapat yang kedua yang direkodkan oleh Ahmad mengatakan ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Yang mana yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ke-281. Pendapat ketiga ialah pendapat As-Sudi. Pendapat ini mengatakan ayat terakhir diturunkan ialah ayat 129 surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pendapat keempat iaitu Al-Bukhari mengatakan ayat terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ialah ayat 278 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sadaqallahul Azim. Kemudian pendapat yang kelima iaitu daripada Sa'id Al-Musyayyib, iaitu ayat terakhir ditunjukkan ialah berkenaan hutang, iaitu ayat yang ke-282 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sadaqallahul Azim. Pendapat yang keenam pula daripada Al-Bara bin Azib mengatakan ayat terakhir ayat ke-176 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha وله أخت فلا نصف ما ترك. Sadaqallahul Azim. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang ketujuh adalah ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah. Ingat tak tadi? Ingat tak? Yang pertama tadi surah An-Nas ayat yang satu dan ketiga. Pendapat yang kedua daripada Aisyah iaitu ayat terakhirlah 200 ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Ini kita catat ni, ini ada ilmu. Dan kita faham. Yang ketiga, surah daripada surah At-Taubah ayat ke-129. Pendapat yang keempat, ayat yang ke-278 dan surah Al-Baqarah. Pendapat yang kelima, ayat 282 surah Al-Baqarah. Pendapat yang keenam, surah An-Nisa ayat yang ke-176. Pendapat ketujuh ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Jadi kita boleh tengok kat sini. Kita boleh faham terdapat banyak pendapat sehingga 7 pendapat. Ayat pertama, ayat terakhir diturunkan. Jadi dalam banyak pendapat ni ulama dah merumuskan dengan begitu baik sekali. Dan untuk meyakinkan kita orang yang mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai. Kita semua ni yang mencintai Quran ni untuk apa? Untuk mendalami ilmu Al-Quran. Maknanya ulama dah
membuat rumusan dan bersepakat. Maknanya kita sini kita boleh lihat berdasarkan tadi ulama ulum Al-Quran membuat rumusan. Yang pertama sekali, yang pertama, 3 ayat dalam surah Al-Maidah adalah ayat terakhir diturunkan berkenaan dengan hukum hakam dan haram halal dalam Islam. Apa dia? 3 ayat dalam ayat ketiga dalam surah Maidah. Ayat yang ketiga dalam surah Maidah adalah ayat terakhir diturunkan berkenaan hukum hakam dan haram halal dalam Islam. Surah An-Nas pula adalah surah yang terakhir diturunkan secara sempurna untuk satu surah. Maksudnya Allah turunkan iza ja'a nasrullahi wal fathu, maksudnya diturunkan secara sempurna satu surah. Kemudian ayat 281 surah Al-Baqarah ialah ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Yang paling terakhir sekali adalah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah yang mana yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang direkodkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana apa? Tidak ada ayat pun yang diturunkan oleh Allah SWT selepas itu. Kerana apa? Jaraknya hanya 7 ataupun 9 malam saja dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi rumusannya adalah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Kita telah habis dalam bab 5. Bab 5 kita dah habis. InsyaAllah kita akan masuk bab yang ke-6 berkenaan dengan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah pada sesi yang lain kita akan berjumpa. Kita akan berkongsi pula berkenaan dengan apakah pendidikan Al-Quran, iaitu kunci menjauhi kalam Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita boleh buka atau sesi soal jawab kepada para tetamu, para hadirin ibu-ibu dan ayah-ayah dikasihi Allah SWT. Ini saya buka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Puan Nulia. Ya, kalau dikatakan ayat yang pertama atau ayat yang terakhir, kalau satu surah ayat 1 hingga 3, kalau nak ikutkan yang terakhir tu ayat yang ketiga tu yang terakhir kan Ustaz? Atau macam mana dia panggil surah, satu surah ke yang terakhir? Okey, ayat yang terakhir ni ada yang pertama. Ayat yang pertama tadi kita dah rumuskan, iaitu ayat yang pertama sekali turunkanlah antara ayat yang pertama surah Al-Alaq daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Itu yang diturunkan. Yang kali pertama yang Allah turunkan. Dan yang kali terakhir yang Allah turunkan adalah ayat yang tadi 281 dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana pula penyusunan Al-Quran? Nanti kita akan belajar penyusunan Al-Quran. Yang kita baca daripada kenapa Al-Quran pula dibaca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah minal jinnati wan nas. Itu berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran bersama dengan Jibril AS bertalaki sepanjang bulan Ramadan. Itu bila sahabat tengok, sahabat dia dengar Nabi pernah bertalaki bersama dengan Jibril AS. Ada sahabat Nabi dengar membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah minal jinnati wan nas, penyusunan itu. Bila di mushafkan, kita ikut susunan bagaimana Nabi SAW baca. Bukan kita mengikut penurunan ayat-ayat tu. Itu dia punya bezanya lah. Bezanya. Jadi kena faham penurunan ayat tu berkenaan dengan adalah sebab-sebab asbab nuzul berkenaan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan Puan Nulia.
Ya, soalan saya ni sebenarnya saya nak tanya, kalau Al-Alaq tu surah yang terakhir, tapi kalau kita kata ayat yang terakhir, nak ikutkan surah Al-Alaq tu ayat yang kelima yang sepatutnya ayat yang terakhir. Betul Ustaz? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq tu Okey. ayat Alaq pertama. yang ayat pertama ayat pertama ke surah pertama? Ayat pertama makna ayat 1 hingga 5. Ya, betul. Ayat 1 ke 5 diturunkan sekaligus. Oh, dipanggilkan ayat Iqra. yang pertama. Kalau surah dia full surah. Sebab Al-Alaq dia tak sampai 5 ayat. Surah Al-Alaq dia lebih daripada 5 ayat. Kita boleh tengok dalam surah Al-Alaq ada berapa ayat? Ada 19 ayat. 19 ayat. Surah Al-Alaq ada 19 ayat. Yang Tapi cuma yang Allah diturun turunkan 5 ayat di Gua sekaligus. Hira. Ya, Gua Hira. Ayat pertama Ya, yang hingga betul. ayat kelima tu makna ayat pertama lah yang diturunkan. Makna 1 hingga 5 ayat dalam surah Al-Ahzab. Betul Ustaz? Betul. Betul. Walaupun dia ada 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Yang pertama dia akan kata Iqra. Kemudian dia akan sambung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia kan ada sampai 5 ayat. Kemudian ayat seterusnya tu diturunkan pula. Dia ikut susunan mana yang Allah turunkan. Tapi bila disusunkan Al-Quran, ikut bacaan Nabi SAW. Nanti insyaAllah sama. Tak apa, nanti insyaAllah kita akan masuk dalam bab yang ke-6, iaitu penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Bagaimana dia punya susunan dan bagaimana pengumpulan Al-Quran ini dilakukan. Daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampailah kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Bagaimana disusunkan. Sehinggalah sekarang juga disusunkan oleh para alim ulama berkenaan dengan bagaimana kita nak mudah membaca Quran. Kita lihat bila di dalam Quran kan ada tanda-tanda dimerahkan. Dimerahkan, okey, yang ni kita boleh berhenti. Yang hijau kita berhenti dan kita kena ulangkan balik. Lepas tu baris tu ada ditandakan, ada huruf pun ditandakan. Bila hukum tu hakiki, yang ni perlu dilengungkan. Bila diidgham, bacaan yang dia kena sembunyikan. Dia ada kan dimudahkan. Maknanya ulama sampai sekarang dia membuat supaya memudahkan untuk umat Islam membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang tuan-tuan membuat adalah mukjizat. Mukjizat yang paling agung sekali yang dipelihara oleh Allah SWT sehingga hari kiamat. Kita boleh lihat bagaimana sekarang ni, kita boleh lihat baru-baru ni Akhbar Cosmo dia keluarkan satu artikel berkenaan dengan bagaimana sekarang ni orang di barat sekarang ni mempelajari Al-Quran. Kerana apa? Dia melihat betapa teguhnya iman para pejuang Palestin memperjuangkan harta benda, memperjuangkan tanah-tanahnya. Jadi bagaimana mereka ni boleh kuat semangat, kuat hatinya. Tengok punya mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dia berpegang teguh apa yang Allah sampaikan. Sehingga ramai orang yang barat membeli Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ni apa yang ada dalam ni. Sehingga mereka tahu, inilah sebabnya rakyat Palestin kuat imannya. Ramai. Boleh tengok ke Akhbar. Ramai yang telah memeluk Islam. Kebanyakannya mereka yang ateis lah. Yang ateis ni yang tak ada agama, yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa semua. Dia lihat, dia tengok, kenapa ni? Apa sebabnya? Apa sebabnya ni? Kenapa ni? Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama kita mempelajari dan mendalami ilmu Al-Quran untuk kita punya keimanan. Keimanan kita, dia dapat lihat. Ini yang Allah turunkan. Ayat terakhir ni berkenaan apa yang Allah turunkan. Seronok ni. Seronok sangat, insyaAllah. Ada apa-apa soalan?
Ustaz, Ya tak? Assalamualaikum. Ya. Yang Salam. ayat 281 tu berapa jam sebelum baginda wafat Ustaz? Tak dengar sangat tadi. Oh, tu antara 7 ataupun 9 malam saja jarak dia. 7 atau 9 malam sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama tu merumuskan. Jadi ini adalah surah yang terakhir yang ayat yang terakhir yang Allah turunkan adalah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan ini pendapat yang paling kuat pendapat yang paling kuat untuk kita berpegang berkenaan dengan ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Kerana apa? Masa ni mengikut kronologi ni maknanya selepas Nabi ni dia mengerjakan Hajatul Wida iaitu haji yang terakhir, dalam perjalanan balik ke Arafah turun pula surah An-Nas. Nabi masa balik daripada Arafah tu turun surah An-Nas ni satu surah. Kemudian selepas An-Nas ni kemudian barulah turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-281 tu. Maknanya time bila ni Ustaz? Maknanya selepas Nabi mengerjakan Hajatul Wida iaitu haji yang terakhir Nabi buat. Dalam perjalanan tu balik daripada Arafah turun surah An-Nas, kemudian barulah turunnya ayat yang ke-281 ni. Sebelum kewafatan Nabi antaranya 7 malam, 7 ataupun 9 malam lah antara lebih kurang itu. Antara dia punya masa jangkaan itu 7 ataupun 9 malam sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bermakna surah An-Nas tu pun kira saat-saat akhir sebelum baginda wafat kan Ustaz kalau macam tu? Saat-saat akhir. Dia ada iaitu ada surah Al-Maidah diturunkan di Arafah. Maknanya ada tiga. Surah Al-Maidah, surah An-Nas dan juga ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Tapi yang akhir sekali adalah ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah. Okey. So yang terakhir, ayat terakhir yang mana satu Ustaz? Ayat yang terakhir Yang adalah surah Al-Baqarah. yang dulu kan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-281. Itu yang last sekali. Last sekali kan. Walaupun surah Maidah, surah An-Nas Nabi baca sebelum saat akhir dia, walaupun ada 3 surah kat situ, so maknanya kita consider surah Al-Baqarah ayat yang 281 tu ayat yang terakhir lah yang diturunkan Ustaz, betul? Betul. Itu yang paling terakhir sekali. Sebab apa? Dia hampir kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya Rab. Kalau tak ada soalan kita boleh tutup kuliah lah kalau tak ada soalan dah. Boleh insyaAllah. Okay, kita tutup soalan kuliah ke Ustaz? Assalamualaikum Boleh Ustaz. insyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh insyaAllah, tak apa. Okey, insyaAllah. Okey, kita tutup dulu kuliah kita. Mungkin Ustaz pun nak berehat. Baru balik daripada umrah ya Ustaz. Hari ni pun dah silap pergi ke sekolah. Kena. Dua-dua. Jadi kita tutup kuliah kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia. Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Jahan yang bersama kita memimpin kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah sebentar tadi. Mudah-mudahan berkat bacaan ayat-ayat suci, bacaan Yasin tadi, mudah-mudahan yang diuji dengan berbagai penyakit dipermudahkan
Mudah-mudahan urusan Puan Nur ini juga untuk melangsungkan perkahwinan anak-anaknya juga berjalan dengan lancar dengan izin Allah, dan juga Datuk Asnol antara ahli setia Gemah Nur Iman yang selalu menyumbang kepada tabung Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan beliau bersama 7 ahli keluarganya selamat menunaikan umrah pada pagi ini, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Ustaz tentang maklumat tadi disampaikan. Mudah-mudahan ilmu sampaikan bermanfaat berkaitan dengan Al-Quran, bertambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan keupayaan kepada kita untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan Allah jadikan Al-Quran ini sebagai pemimpin dan cahaya petunjuk kepada kita semua, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk kuliah kita setiap minggu, untuk kita terus menjiwai tentang kunci menjiwai kalam Tuhan. Dan terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus istiqamah, yang memilih untuk berada di Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelebihan di sebalik kekurangan, berikan kekuatan di sebalik kelemahan. Moga Allah limpahkan rahmat, keampunan dan kekuatan ilmu, iman dan amalan kita sepanjang usia kita. Amin ya Rabbil Alamin. Kuliah duha seterusnya pada pukul 9.30 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami berkaitan dengan tajuk soal hati. Jadi pada para jemaah yang ada kelapangan waktu, teruskan bersama dengan kuliah duha pada pukul 9.30 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid. Kepada para jemaah, mungkin ada hari ini banyak kenduri kenara dan berbagai program. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya di manapun kita berada, insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Jadi saya sudahi kuliah kita dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita tangguhkan majlis kita ni, yang mana bercuti ni, insyaAllah berhati-hati di jalan raya. Hari ni kita dapat tahu, hari ni toll free. Jadi hati-hati di jalan raya, selamat bercuti kepada semua, insyaAllah. Gembirakan ahli keluarga, bawa ahli keluarga pergi jalan, ziarah-ziarah, ziarah menziarahi, jangan lupa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.